Beri tepukan gemuruh. Melalui kongres yang dianjurkan, kita bukan sahaja menyaksikan penubuhan agensi-agensi bermatlamatkan untuk mengangkat agenda Bumiputera, tetapi turut melahirkan DEB, Dasar Ekonomi Baru, yang membawa kepada kestabilan politik dan pengagihan kek ekonomi negara yang lebih adil untuk semua kaum. Melalui kongres yang pernah dianjurkan, selain DEB, negara juga dicorakkan melalui matlamat dan gagasan seperti masyarakat, perdagangan dan perindustrian Bumiputera, model ekonomi baru dan tindakan pembangunan Bumiputera 2030. Bagi Kongres Ekonomi Bumiputera kali ini, ia bagaikan sirih pulang ke gagang. Manakala tidaknya, KAB pertama dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Kini ia dikendalikan oleh kementerian yang sama, cuma berbeza pada namanya, iaitu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, yang turut dilaksanakan bersama oleh Kementerian Ekonomi. Terima kasih Kementerian Ekonomi. Jika Kongres pertama dan kedua melahirkan dasar ekonomi baru, saya suka menengahkan cadangan bagi KAB pada kali ini untuk kita melaksanakan transformasi ekonomi Bumiputera atau TEB sebagai satu dasar untuk mengorak langkah ke hadapan. Transformasi ekonomi Bumiputera ini, saya gariskan 3 matlamat utama yang perlu sama-sama kita capai. Pertama, keadilan sosio-ekonomi. Kedua, kemampanan negara bangsa. Dan ketiga, kemakmuran negara serta kesejahteraan rakyat. Ketiga-tiga matlamat utama ini adalah bagi memastikan dasar dan pelaksanaan agenda ekonomi Bumiputera dan ekonomi negara bukan sahaja menjamin penglibatan dan hak Bumiputera, tetapi pada masa yang sama memastikan wujudnya kesalingan atau sinergi dengan bukan Bumiputera. Mahu atau tidak, rela atau tidak, kesalingan antara kaum amat penting dalam memugar aktiviti ekonomi negara. Bertitik tolak dari hasrat DEB yang tidak mahu lagi aktiviti ekonomi dikaitkan dengan identiti kaum. Hari ini, tembok itu telah pun berjaya diruntuhkan. Kaum Bumiputera tidak lagi sinonim dengan usaha tani. China bukan lagi mendominasi gelaran saudagar. Begitu juga dengan kaum India tidak lagi berlegar di perladangan. Atas semangat inilah 3 matlamat utama yang digariskan menuntut semua kaum bahu-membahu membangunkan negara, menghormati agihan yang adil di samping menerima hakikat usaha untuk memartabatkan penyertaan Bumiputera dalam semua sektor ekonomi adalah dalam kerangka perlembagaan negara. Kita telah menyaksikan sejak pelaksanaan Kongres yang pertama pada tahun 1965 dan diikuti beberapa penganjuran seterusnya sehingga kini, pelaksanaannya turut mengangkat dasar-dasar yang menghormati hak semua kaum, termasuk dalam akses kepada peluang ekonomi, pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan lain. Sejarah telah membuktikan bahawa usaha kerajaan memperkasa Bumiputera tidak sesekali menyebabkan mana-mana kaum lain di negara ini terpinggir. Begitu juga dengan pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera ini, hak pelbagai kaum akan terus dijamin.